Okey, Assalamualaikum. Baik, kita akan sambung kelas kita yang seterusnya iaitu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, sebelum kita mula, kita nak ingat balik apa yang kita dah belajar selama 2 minggu. Okey, tak payah 2 minggu lah. Minggu lepas kita belajar apa? Adriana. Kita belajar apa minggu lepas, Adriana? Perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, kita belajar perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, perkumuhan. Apa organ perkumuhan? Okey, siapa ni? Muhammad Anas. Anas, apa? Apa organ perkumuhan? Ginjal, paru-paru dan kulit. Ginjal, paru dan kulit. Organ penyahtinjaan. Tubuh. Tubuh, usus besar, usus kecil semua tu Okey, ada 3. Okey, baik. Baguslah. Ingat nanti kalau tu saya tanya apa dia hasil perkumuhan, apa dia hasil penyahtinjaan, saya rasa awak boleh jawab. Okey, so malam ni kita akan belajar topik gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Gerak balas terhadap rangsangan, topik dia simple je sebenarnya. Okey, kita tengok dulu apa itu rangsangan. Okey. Rangsangan ni, manusia bergerak balas terhadap perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Okey. Jadi, apa saja perubahan yang berlaku dekat sekeliling kita ni, kita akan memberi respon. Kita akan memberi gerak balas. Okey, kita akan memberi gerak balas terhadap sesuatu perkara. Contohnya, rangsangan ialah satu keadaan atau perubahan dalam persekitaran. Okey. Rangsangan ni boleh berlaku disebabkan oleh perubahan terhadap keadaan seperti cahaya. Okey, cahaya. Kalau contohnya kita masuk ke dalam bilik yang gelap, apa yang kita buat? Apa yang kita nampak? Kalau bilik gelap tu kita nampak apa? Kita boleh, kalau kita dah sekarang ni kita dekat tempat yang terang, tiba-tiba blackout. Apa jadi kat mata kita? Boleh tengok apa-apa tak? Tak. Kita akan cuba, mata kita tu kita cuba nak adjust, kita nak cuba beradaptasi dengan perubahan keadaan sekarang tu. Katalah daripada terang tadi, tiba-tiba jadi gelap. Kita akan kecilkan mata, cuba nak adjust, cuba nak nampak juga. Itu adalah perubahan kepada cahaya. Okey, kalau bunyi yang bising, kita buat apa? Tutup telinga. Kita akan tutup telinga kita dengan yang paling mudah dengan tangan lah. Kita tutup dengan tangan. Okey. Ataupun kalau ada kalau kerja construction yang nak pecahkan batu ke apa tu, dia ada alat untuk melindungi telinga dia. Okey, bau. Bau yang sedap, bau yang harum, mungkin kita akan bergerak balas dengan pergi mendekati sumber bau itu. Tapi kalau bau tu busuk, kita buat apa? Kita tutup hidung ataupun kita cuba lari daripada bau tu lah. Rasa pun sama. Rasa, kalau rasa sedap, apa respon kita. Rasa kita ada banyak rasa masam, masin, pahit, manis. Okay? Kalau rasa tu itu yang rasa dari rasa guna lidah. Okay, kalau masam muka kita berkerut. Kalau kita gunakan sentuhan pula, sentuhan benda yang panas, benda yang tajam. Okay? Tawar, betul. Okay, Anas dah bagi satu lagi. Rasa. Okey, ini contoh-contoh rangsangan. Okey, rangsangan, kalau cahaya, jenis perubahan dia cahaya terang. Kita akan buat apa? Kalau kita tengah drive, kalau tengok mak bapak awak drive, selalunya kalau drive tengah-tengah hari, akan pakai cermin mata hitam. Okey, cermin mata hitam. Kalau ada aktiviti dekat luar ataupun awak bersukan, contohnya cycling ke, ataupun awak pergi jogging tengah-tengah panas ke, ada juga yang pakai cermin mata hitam. Ataupun bawa motor, keadaan yang terlampau cerah. Bunyi yang kuat, kita akan tutup telinga kita dengan tangan, ataupun dengan earguard tu, telinga penutup. Bukan headphone yang untuk melindungi telinga kita daripada bunyi yang kuat. Bau, selalunya rangsangan ni kalau bau yang sedap, bau yang harum tu, kita tak kisah sangat. Tapi kalau bau yang tidak menyenangkan,
kita akan respon pada bau tu dengan menutup hidung ataupun menjauhi bau itu. Okay. Okey, gerak balas rasa ni tadi, masam, masin ni tadi tu kawan-kawan awak tulis tu, berlambak pula tulis kat sini. Okey. Sentuhan objek tajam, suhu panas, suhu sejuk dan juga tekanan. Tekanan ni apa? Tekanan ni contohnya awak terhimpit ataupun terkapit ke ataupun kena kat kerusi tu, tiba-tiba awak kerusi tu jatuh atas kaki awak, macam tu ada tekanan. Ataupun mungkin juga tekanan tu dibuat oleh kawan awak, okey, kena cubit, contohnya, okey, itu pun kita masukkan dalam tekanan. Okey, gerak balas, apakah itu gerak balas? Okey, gerak balas ialah tindakan terhadap rangsangan. Okey, biasanya manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri mereka daripada bahaya. Contoh, cahaya yang terang, gerak balas dia adalah pejamkan mata. Okey, cahaya ni selalunya kalau terang sangat kita akan melindungi mata kita dengan kelip mata ke ataupun pejam mata kita ataupun alih je muka kita ke tempat yang bukan dari datangnya sumber cahaya itu tadi. Okey, yang kedua, bunyi yang tidak menyenangkan. Okay, kita akan tutup telinga, apa tak makan minum lah masuk dalam tu. Okey, itu mungkin bau yang tidak menyenangkan lah tu. Okay, termasuk sekali. Okey, sentuh permukaan tajam atau panas ataupun sejuk. Okey, kita akan menarik tangan kita dengan cepat. Kalau tu pun kita akan mungkin kita akan buat bunyilah ouch ke apa ke. Okey. Okey, setiap rangsangan ni tadi dia ada deria yang akan respon. Contohnya mata akan bergerak balas terhadap cahaya. Telinga akan bergerak balas terhadap bunyi. Kulit akan bergerak balas terhadap sentuhan dan tekanan. Lidah akan bergerak balas kepada 5 rasa yang tu. Dalam chat tu ya kawan-kawan awak senaraikan punya banyak tu. Okey, hidung pula akan bergerak balas terhadap bau. Okey, kita tengok dekat gambar raja ni. Gambar raja ni saya rasa daripada zaman saya belajar dulu lah. Okey, zaman saya belajar dulu, kononnya kita punya lidah ni dia ada zon-zon rasa. Tapi baru-baru ni bila ada penemuan yang diberi oleh pihak mana ada beberapa universiti kot. Okey, beberapa universiti dia dah ceritakan yang sebenarnya reseptor rasa yang dekat lidah kita ni, okey, tunas rasa dekat lidah kita ni dia ada pada keseluruhan lidah kita. Okey, kat lidah kita ni tak adanya kalau kita letak manis tu kena dekat hujung lidah, kalau letak kat belakang tu dia tak rasa, tak. Okey, reseptor rasa ni ada di keseluruhan lidah. So yang ni boleh lah. Cuma saya rasa bila dia ada zon-zon rasa ni dia lebih kepada bahagian mana apa saya cakap ni? Bahagian mana yang lebih peka kepada perubahan rasa tu. Okey, maklumat tambahan. Lidah kita juga boleh merasai suhu makanan dan minuman. Lidah kita juga boleh rasa panas dan sejuk sesuatu makanan ni tadi. Okey, jap. Lupa pula. Kat sini kita ada 5 deria rasa. Okey, pahit, masam, manis, masin. Tawar. Tawar tu tasteless lah, tak ada rasa. Okey, sekarang saya nak tanya awak. Pedas dekat bahagian mana? Macam mana kita Tengah-tengah. sepedas? Pedas kat mana? Tengah-tengah? Ke awak rasa ke hidung? Pedas. Kat tempat manis. Dekat tempat manis. Okey. Ada cili kat rumah. Okey, nanti awak test. Awak letak tu. Takkanlah test kata tiba besok sikit perut lah, tak pergi sekolah pula. Okey. Pedas sebenarnya dia tak masuk dalam kumpulan rasa tu. Pedas tu adalah tindak balas kimia daripada bahan-bahan ataupun sumber yang menghasilkan rasa pedas tu lah. Cili apa semua, dia mengelirukan rasa awak. Okey, dan
dia menyebabkan kecelaruan tu menyebabkan rasa pedas tu tadilah. Okey. Dia tak ada pun dekat diri rasa kita tu sebenarnya dia tak ada pun rasa pedas tak. Okey. Okey, kita video dulu. Jody tidur awal kerana esok ialah hari persekolahannya yang pertama. Di sebelah pagi, jam loceng mula berderit. Ini mengganggunya kerana dia mahu tidur lagi. Adik lelakinya masuk ke dalam biliknya dan memasang lampu. Dia menggeletik tapak kaki Jody dengan bulu pelepah. Ini menyedarkan Jody. Dia menggerakkan kakinya serta-merta dan membuka matanya. Tetapi lampu-lampu terlalu terang dan menyakitkan matanya. Jody melindungi matanya dengan segera. Sementara Jody bersiap, dia dapat menghidu lempeng istimewa ibunya. Bagaimanakah dia boleh mengesan bunyi deringan jam loceng, sentuhan bulu pelepah, cahaya lampu dan bau lempeng? Kesemua cahaya, bunyi, bau, rasa dan sentuhan dikenali sebagai rangsangan. Rangsangan ialah perubahan yang boleh berlaku di persekitaran kita. Dalam manusia, rangsangan ini dikesan oleh organ deria. Manusia mempunyai 5 organ deria: mata, telinga, kulit, lidah dan hidung. Setiap organ deria bergerak balas terhadap rangsangan tertentu. Mata kita mengesan dan melihat cahaya. Ini membantu kita melihat benda dengan jelas. Apabila cahaya terlalu terang, kita bergerak balas dengan melindungi atau mengelipkan mata kita. Telinga kita mengesan dan mendengar bunyi. Apabila bunyi terlalu kuat, kita menutup telinga dengan segera. Organ deria kita yang terbesar ialah kulit. Kulit kita mengesan sentuhan, tekanan dan suhu persekitaran. Rangsangan ini membuatkan badan kita bergerak balas untuk melindungi kita daripada bahaya. Apabila kita makan makanan berlainan jenis yang manis, masin, masam, pahit, lidah kita boleh mengesan rasa-rasa ini. Hidung kita boleh mengesan jenis bau yang berlainan. Jika hidung menghidu bau yang menyenangkan, kita bergerak balas dengan mendekatinya. Tetapi, jika hidung kita terhidu bau yang tidak menyenangkan, kita bergerak balas serta-merta dengan menutup hidung kita dan menjauhi bau itu. Okey, itu cerita pasal rangsangan pula. Okey, sekarang kita tengok kepentingan gerak balas. Kenapa kita kena ada respon kepada situasi-situasi tertentu ni? Kenapa? Siapa tahu? Adriana, apa? Kenapa? Sebab gerak balas semua ni ada yang penting. Penting untuk apa? Keselamatan. Ya, betul. Penting untuk keselamatan. Contoh dia, katalah awak dengar bunyi horn kereta, tapi awak duduk keras je kat situ. Apa jadi kat awak? Aksiden. Kita akan aksiden. Okey. Katalah awak dengar bunyi satu benda yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Selalunya kita secara automatik, tindakan refleks kita adalah untuk lindungi kepala kita. Kalau kita tak ada gerak balas tadi, tak ada gerak balas refleks tadi yang tutup tangan kita akan tutup kepala, kemungkinan besar kalau benda tu kecil, kepala kita selamat lah. Tapi kalau benda tu besar, batu ke apa ke, sukar jugalah kita nak selamat kalau kita tak lari. Okay. Cahaya yang kuat dia akan merosakkan mata kita. Macam tu juga bunyi yang kuat dia akan merosakkan pendengaran kita. Bau yang terlampau busuk pun akan mengganggu kita punya deria bahu. Okey. Deria bahu saya sebut deria bau. Okey. Deria bau kita pun akan terganggu. Kalau bau, kalau kita siapa pernah lalu dekat nak cakap kawasan pelupusan sampah, awak pun susah nak cari. Okey, siapa pernah lalu belakang lori sampah? Ramai rupanya yang pernah lalu belakang lori sampah. Okey, selesa ke tak selesa?
Tak. Kita tak Tapi selesa. tak boleh nak. Kan? Kita tak selesa walaupun kita tak selesa. Dah. Okay? Tak selesa sebabnya bau yang dikeluarkan oleh lori sampah tu tidak menyenangkan. Tapi sekurang-kurangnya kita kena hargai kepada pekerja-pekerja yang kerja untuk ambil sampah dekat rumah kita, ambil sampah dekat sekolah. Sebabnya kalau tak ada orang yang sanggup nak buat kerja tu, lagilah teruk kawasan persekitaran kita. Okay? Okay, kita sambung. Okey, mengapa manusia memerlukan deria? Okey, manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi mereka daripada bahaya. Okey, daripada bahaya tu, jadi dia kena respon terhadap perubahan sesuatu keadaan. Okey, jadi manusia ni akan bergerak balas gunakan 5 organ deria yang kita ada. Contoh dia, apa? Organ deria yang kita ada, kulit, mata, telinga, hidung dan lidah. Okey, ni organ deria. Saya tak cakap deria tau. Kalau ni Mukris, kenapa angkat tangan? Salah tekan. Ingat tadi ni tak turun-turun lagi. Kerosakan kepada organ deria boleh membawa kemudaratan kepada badan. Okey, jadi kita kena lindungilah ke semua organ deria kita ni. Okey, awak tengok alah, tak payah susah-susah lah. Contoh yang paling mudah sekali, kalau kita tak ada organ penglihatan. Okay, organ deria penglihatan. Apa organ deria penglihatan kita? Apa dia ni? Mata. Okay. Okay, katalah awak sekarang ni tutup mata awak, lepas tu awak nak makan. Senang ke susah? Susah. Okay. Kita memang susah lah. Itu contoh yang paling mudah. Ataupun awak biasanya menggunakan tangan kanan, tapi tiba-tiba tangan kanan awak cedera. Tak boleh pakai tangan kanan tu. Patah ke apa ke. Awak kena menggunakan kebanyakan pergerakan awak ataupun awak nak pegang benda, guna tangan kiri. Itu pun dah menjadikan kehidupan kita kurang selesa kan. Kita dah tak biasa. Itulah sebabnya kita kena jagalah semua organ deria kita ni dengan baik. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu. Kepentingan kulit dan gerak balasnya. Okey, kulit boleh mengesan dan bergerak balas terhadap keadaan panas, sejuk, kering atau basah dan juga tekanan. Okey, kering atau basah tu yang kalau kita kena air apa semua tu lah. Okey, panas sejuk tahulah kalau kita pegang objek yang mungkin suhu objek tu panas ataupun kita pegang suhu objek tu sejuk. Okey, kita akan ada respon. Kering dan basah ni pun ada. Contoh kita nak kena pegang tuala ke kain ke yang basah ataupun kering. Tekanan macam saya cerita tadi lah, sama ada awak terhimpit oleh objek-objek lain, almari ke, kerusi ke, ataupun ada kawan cubit ke, kawan cucuk ke, okay? Cucuk dengan benda yang tajam, itu pun kita masukkan dalam kumpulan tekanan. Okey, jika kulit tidak mengesan perubahan keadaan di sekeliling kita, badan kita boleh tercedera dengan mudah. Contoh, awak pegang je objek panas. Objek katalah mak awak guna cerik tak ada kowe ke, tak ada kuku ke kat rumah. Masih guna cerik untuk masak air. Pegang. Katalah dekat rumah susah lah. Sekarang ni semua rumah kebanyakannya ada water purifier system tu. Tapi mungkin masa pergi camping, awak akan ada aktiviti memasak ke. Tengok masak dekat dalam periuk, awak tak tahu awak pegang periuk tu. Panas tapi tak ada respon. Pegang je periuk, tangan melekat. Okey. Tak ada ke orang macam tu? Ada orang yang dia boleh pegang je periuk dia. Tak, kalau panas pun dia tak kisah pegang je. Ada? Ada ke tak? Ada. Sebenarnya ada tau. Ada orang yang dia mempunyai penyakit dia tak ada deria sentuhan tu. Ada tapi jarang-jarang berlaku. Dia tak kisah pun. Benda tu sakit ke apa, dia tak rasa apa-apa. Okay, so kalau kita pegang benda panas ni, kita akan tarik tangan kita cepat-cepat. Sebab dia kalau kita biarkan lama, dia akan melecur. So objek yang sangat panas atau sangat sejuk akan menyebabkan bahaya kepada kulit. Bukan panas saja, sejuk. Yang terlampau sejuk pun akan memberi kesan kepada kulit kita.
Itu pasal kalau pergi ke negara-negara yang ada musim sejuk tu, Malaysia ada musim sejuk tak? Ada. Tak. Kita ada musim sejuk tak? Tak ada. Kita tak ada musim sejuk. Tak ada. Tapi ada hujan je. Kita ada musim panas yang lama. Lepas tu kita ada musim hujan. Tu je yang kita ada. Okay, kita tak adalah musim sejuk yang musim buah. Lepas tu musim apa lagi? Musim durian tak? Tu dah tulis dah tu. Musim hujan. Musim hujan. Tak ada. Kat Malaysia ni kita ada musim kita sebenarnya iklim kita, cuaca kita adalah cuaca khatulistiwa. Maknanya kita punya cuaca ni dia panas dan hujan sepanjang tahun. Dia tak ada cerita hari ni panas 3 bulan panas, 3 bulan hujan, tak ada. Kita tak ada jangka masa yang tetap untuk hujan dan panas tu. Okey. Asal ada berubah ni. Okey, bahaya kepada kulit. Kehilangan terlalu banyak haba badan. Tadi saya nak cerita pasal pergi dekat negara yang mempunyai iklim sejuk tu, musim sejuk tu. Kenapa kita kena pakai baju yang tebal, baju yang sesuai, keluar kena pakai glove. Ada satu-satu part ataupun satu negara tu yang awak kena pakai earguard tu juga. Okey, yang telinga tu. Okey, sebabnya bila kita punya badan kehilangan haba yang terlampau banyak, kita akan mengalami perebutan frost, kita panggil benda tu. Dia agak berbahayalah. Macam ini contoh dia. Kita punya telinga ni ke kuku kita ni kalau dah terlampau beku dia boleh tercabut macam tu je. Okay. Cuping telinga kita ni dia akan ada kesan kalau keadaan tu terlampau sejuk. Okey. Kehilangan darah akibat luka dan cedera, terdedah terlalu lama kepada cahaya matahari. Itu yang tak boleh tu. Okey, tak boleh terdedah terlampau lama kepada cahaya matahari. Sebab tu Adriana jawab frostbite. Cikgu bila nak kuis, sabarlah, belum lagi, sabar. Bagaimana melindungi kulit? Okey, jangan sentuh objek yang sangat panas atau sangat sejuk tanpa perlindungan. Kendalikan objek tajam. Blue Card memang tak ada. Saya tak ada akaun Blue Card. Okay. Sebab saya punya quizzes tu dia quizzes super. So saya boleh buat macam-macam kat situ. Sebab saya nak analisa. Blue Card tak ada analisa macam quizzes. Memanglah best game tu. Okay. Ya. Berteduh semasa cuaca panas, gunakan baju hujan, payung semasa musim hujan, membalut luka untuk menghindari jangkitan, minum air dengan banyak untuk mengekalkan kulit selamat daripada dehidrasi. Jadi ni nak puasa ni. Berapa banyak kita kena minum air sebelum kita berpuasa tu? Siapa tahu? 2. 3. Cikgu. 3 Cikgu. 2 liter. 3. 5. Bila puasa tak ingat. Okay, sekurang-kurangnya kita kena minum 2 liter satu hari. 2 liter ataupun 8 gelas lah lebih kurang. Okay, 8 gelas satu hari. 2 liter air lah. Kalau minum lagi banyak lagi okey. Tapi tak semestinya. Janganlah pula awak minum sampai 1 baldi. Tu kau nak buat apa minum banyak-banyak. Dia tak boleh lebih sangat kalau air ni pun. Katalah kita kena minum 2 liter, 3 liter. So banyak tu je. Jangan terlampau banyak. Saya minum 1 kali je. Kita tak sesuai pula. Nanti tak ada kita punya badan kekurangan air. Okey, kita pergi ke mata pula. Kepentingan mata dan gerak balasnya. Mata boleh mengesan dan bergerak balas terhadap cahaya. Okey. Mata boleh melihat benda yang jauh atau dekat. Jika mata tidak berfungsi dengan baik, kita tidak boleh menampak bahaya yang menghampiri. So, mata ni kalau dia nak berfungsi dengan baik, dia kena ada cahaya lah. Okay, tapi kalau cahaya tu terlampau terang, dia boleh merosakkan mata kita. Okay, bahaya kepada mata, cahaya terang, cahaya matahari. Itu pasal kalau kita nak tengok matahari, kita tak boleh tengok direct. Tengok matahari tu direct, terus macam tu. Pagi boleh lah, tengah hari kau buat tengok. Tak boleh tak boleh kita nak tengok direct. Okay, siapa yang buka mic ni tolong tutup sebelum saya offkan semua sekali. Okay, kalau apa lagi apa tadi pasal cahaya ni?
Oh nanti lah belum belajar lagi topik gerhana. Kalau kita nak tengok gerhana bulan ke gerhana matahari, kita perlu gunakan teleskop ataupun cermin mata khas untuk tengok gerhana tu. Kalau tak, kita tak boleh tengok direct. Kita boleh tengok direct sebenarnya, tapi kan merosakkan cahaya yang dikeluarkan masa gerhana tu boleh merosakkan mata kita. Okay. Okay, seterusnya objek tajam. Dah kena jauh lah daripada mata kita. Contoh yang paling mudah pensel tu dalam kelas. Tak boleh main pensel pergi sua-sua dekat muka kawan. Kata terkena bilik mata dia, awak bayarlah ganti rugi kalau kena saman. Okay. Bahan kimia banyaklah bahan kimia ni yang berbahaya ni. Okay. Tak boleh kena juga dengan dekat mata. Okay. Bahan kimia ni bukan bahan kimia yang ada gambar tengkorak tu je tau. Ada juga perkara-perkara bahan kimia yang memang tak sesuai letak dekat mata. Contoh dia apa? Yang paling mudah tu minyak tau. Minyak angin ke minyak apa. Okay. Dia tak boleh kena mata, nanti akan mendatangkan kesan yang tak elok lah. Membaca dalam gelap, sama juga. Membaca dengan cahaya yang tidak mencukupi pun akan memberi kesan. So nak membaca kena lampu yang sesuai. Lampu study tu pun entahlah, masa saya kat U dulu memang guna lampu study lah. Tapi taklah beria sangat pun study. Saya buka je lampu semua. Okay. Okay, membaca semasa bergerak pun tak boleh. Kalau kita tengah jalan tu pegang handphone membaca pun tak sesuai. Menonton filem pada telefon pintar, tablet dan komputer pun tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Kenapa kita tak sesuai tonton filem pada telefon, tablet, komputer? Kenapa? Nanti sakit mata. Nanti sakit mata, nanti mata juling. Mata juling tu taklah. Okay. Sakit mata je. Okay, sebenarnya kita punya handphone ke tablet ke komputer ke, dia bukan dibina untuk menonton lah. Okay, untuk tontonan filem. Tu pasal kita ada TV. Tapi kebanyakannya sekarang ni macam dah berubah fungsi pula semenjak banyak ada streaming apps ni. Okay, pergi siapa nak ambil air tu. Okay. Streaming apps tu ada Netflix lah, ada Disney, Hotstar lah. Okay, banyak yang guna handphone, guna tablet untuk menonton. Okay. Okay, bagaimana melindungi mata? Pakai kacamata hitam semasa cuaca panas. Okay, lepas tu pakai Google semasa mengendalikan bahan kimia. Bukan Google cari maklumat tu. Okay, Google. Kekalkan jarak yang sesuai semasa menonton televisyen. Kena ada jarak yang sesuai. Contoh dia TV. TV tu berapa inci? 40 inci, tengok jarak dia besar mana, jauh mana yang sesuai untuk tontonan. Kalau TV awak besar kedabak penuh dinding tu, 70 inci, 90 inci. Oh, besar je. 120 inci. Ada je pun saya tengok dekat Senq tu. Banyak je TV besar-besar tu kan. Okay, tengok pula jarak yang bersesuaian dengan keadaan untuk kita menonton tu. Bukannya awak nak masuk sekali dalam TV tu. Okey, pakai Google semasa menyelam. Lepas tu apa? Makan buah-buahan dan sayuran untuk mendapatkan vitamin yang berfaedah kepada kesihatan mata. Apa vitamin untuk kesihatan mata? Siapa tahu? Vitamin apa? Krik-krik dah. Apa dia? Vitamin apa yang sesuai? Google cari. Farisha, apa? Apa tu? Apa nama dia? Carrot dalam bahasa Melayu apa Lobak. Lobak merah. Lobak ada vitamin ke? Lobak ada vitamin. Kebanyakan sayur ni dia ada vitamin. Okay. Vitamin C. Oren. Vitamin C, okay, boleh kat kulit. Vitamin E, okay. Dia adalah banyaklah vitamin. Vitamin E tak lah. Okay. Vitamin A. Nanti Google lah cari. Okay, tu dah ada A, B, C. Okay. Okay, kepentingan hidung dan gerak balasnya. Siapa yang tak ada hidung kat tangan? Tiba-tiba malam ni hidung ni tak ada. Okay. Cuba bayangkan awak tak ada hidung, apa jadi kat muka awak sekarang. Okay, jadi kita tengok hidung, apa fungsi hidung.
hidung boleh mengesan dan bergerak balas terhadap jenis bau yang berlainan. Okey. Berapa dulu saya pernah terbaca lah, hidung manusia boleh mengesan berapa dah. Banyaklah jenis bau yang berlainan yang boleh hidung manusia detect, kesan. Tapi anjing tu lagilah banyak dia punya jenis bau yang dia boleh kesan. Okey, anjing. Tapi saya rasa bukan anjing tau. Dia punya yang deria bau yang paling sensitif. Bukan anjing lah. Saya tak ingat lah apa nama binatang tu. Tapi saya pernah baca. Tapi saya pun ingat anjing. Tapi sebenarnya bukan anjing. Dia boleh kesan, banyak lah, beribu kot jenis bau yang berlainan. Okey. Jika hidung tidak berfungsi dengan baik, kita tidak boleh membezakan bau yang wangi dan busuk. Okey. Awak perasan tak? Kalau awak sesama, kalau kita sesama lah selalunya, bila kita sesama, kita akan kurang berselera untuk makan. Sebabnya, kita tak boleh nak bau makanan tu punya bau, sedap ke tak sedap, kita akan terganggu sikit. Sebenarnya kalau kita tengoklah rancangan memasak ke apa kat TV tu, selalunya kalau orang tu dah siap dressing makanan tu nak hidangkan, beria lagi. Kalau dia punya tetamu jemputan tu sibuklah nak cium dulu kan. Tolong tutup mic. Okey. Bahaya kepada hidung, bau yang busuk, yang terlampau busuk dan juga bahan kimia yang beracun. Kalau awak biasa tengok, Selangor ni biasa berlaku gangguan bekalan air. Betul tak? Okay, Selangor ni selalu berlaku gangguan bekalan air. Jadi petugas-petugas Azan. Azan. Okey, jap. Kita stop 2-3 minit. Okey, baik, kita sambung balik. Okey, cerita pasal air kita yang selalu terganggu ni kan. Okey, kalau petugas-petugas bekalan syarikat air Selangor apa semua tu, macam mana dia nak detect pencemaran air tu? Okey, cara dia memang tak ada cara lain selain daripada ambil sampel air dan hidung. Tu yang bacaan dia berubah-ubah tu. Okey, untuk tentukan air tu selamat atau tak selamat untuk kita gunakan. Memang tak ada cara lain dah rupanya. Saya ingatkan dia adalah alat yang masuk dalam air tu boleh tahu pollution tu berapa apa semua. Pencemaran tak. Dia ambil air tu memang saya ingatkan dalam FB tu wayang je. Rupanya memang betul-betul. Itulah cara mereka untuk detect pencemaran air. So memang yang kerja cium bau air tu pada saya nanti dia akan terdedah kepada bahaya jugalah. Sebab yang masuk dekat dalam sumber air kita tu adalah bahan kimia yang beracun. Okay?
Okey. Kalau bagaimana kita nak melindungi hidung? Guna penutup hidung tu untuk mengelakkan sedotan asap dan juga bahan kimia. Ataupun guna klip hidung. Klip hidung pernah tengok tak? Yang macam cerita medik lama-lama tu yang tutup hidung. Yang macam kepit sepit baju tu kan. Oh. Okay. Tapi janganlah pakai itu pula. Kau pergi sepit hidung kau pula kejap lagi. Okey, telinga mengesan. Telinga pula tadi dah sampai hidung. Telinga mengesan dan bergerak balas terhadap bunyi yang terlalu kuat atau perlahan. Okey, kita kalau perlahan sangat langsung tak dengar lah. Tapi ada makhluk atau haiwan yang memang dia boleh detect walaupun bunyi itu sangat-sangat perlahan. Okey. Contoh yang paling peka pada bunyi ni adalah kelawar lah. Okey, jika telinga tidak berfungsi dengan baik, kita tidak boleh mendengar bunyi ataupun amaran kalau bahaya tu dekat. Amaran selalunya kalau kenderaan dia guna horn kereta tu lah yang bunyi ping-ping-ping berjadah tu. Okey. Tapi sekarang ni bunyi horn kereta tu pun dia dah banyak dah bunyi-bunyi yang dia orang modified fancy. Kita pun tak tahu kadang-kadang tu bunyi horn tu bunyi apa tu. Kan? Kita pun tak tahu. Dah macam-macam bunyi lah kadang-kadang. Okey. Bahaya kepada telinga. Apa yang bahaya kepada telinga? Bunyi yang terlalu kuat. Okey, bunyi yang terlalu kuat. Tu saya tak faham jenis orang yang pergi pasang pasang lagu yang amat kuat tu. Kau nak dengar seorang je lah. Siapa yang suruh satu kampung dengar tu nak buat apa? Okey. Air masuk ke dalam telinga pun bahaya. Objek yang tajam, serangga yang sangat kecil, menggunakan putik kapas. Putik kapas tu, cotton bud tu. Takut tersekat pula kat dalam telinga tu, dah tak boleh keluar pula. Menggunakan ubat titis telinga tanpa nasihat doktor. Kalau doktor tak suruh buat apa-apa dekat telinga, tolong jangan usik. Tolong jangan buat. Kecuali bersihkan awak punya tu lah, wax telinga tu. Okey. Apa ada dah? Cikgu katakan kalau air masuk dalam telinga kan bahaya kan? Lepas tu saya ada kelas swimming. Lepas tu saya kena swimming kena letak muka dalam air macam mana? Bukanlah basuh yang macam tu. Kalau swimming tu kadang-kadang kita dah ada cara untuk lindungi telinga kita kan. Tapi ni yang kalau kita air masuk lepas tu kita biarkan saja. Kita tak keringkan. Tu yang jadi bahaya. Okay. Bukan kita masuk swimming kita akan keringkan telinga kita. Ni ada yang jenis biar je air dalam telinga. Okay. Dia tak cuba nak bersihkan atau keluarkan air tu. Okey, bagaimana melindungi telinga? Yang pertama, guna penutup telinga keselamatan. Ni palam telinga keselamatan. Ni bukan headphone tak ada dengar lagu pun kat sini. Okey. Atau penyumbat telinga jika anda terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat. Okey, kalau dengar muzik atau TV tu tak perlulah kuat-kuat. Okey, pakai penutup telinga jika anda menggunakan peralatan yang membunyi bising seperti gerudi kuasa. Ni gerudi kuasa yang ni untuk orang nak repair jalan ke apa ke. Mesin rumput. Tapi setakat ni mesin rumput saya tak tengok lagi orang pakai benda ni lah. Okey, kalau gerudi ni pun kalau dalam kawasan yang terhad, kecil, saya nampak dia ada guna gerudi ni. Kalau besar dia guna jentera. Okey, lidah. Tengok tu. Cili bahaya kepada lidah. Lidah boleh mengesan rasa yang manis, manis, masin, pahit dan juga masam. Okey, tawar tu dia tak rasa lah sebab memang tasteless. Okey, dia tak ada rasa apa-apa. Dan lidah kita tak ada kesan. Okey, jadi jika lidah tidak berfungsi dengan baik, kita tidak boleh membezakan rasa dan mengesan bahan beracun yang biasanya mempunyai rasa yang pahit. Okey, bahaya kepada lidah, makanan terlalu panas ataupun pedas. Terlalu panas ataupun pedas, dia akan merosakkan kita punya deria rasa. Okey, makanan yang basi. Tapi ada orang yang dia memang kalau, saya ada seorang kawan yang kalau pergi makan ke, pergi mana ke, dia akan order nasi goreng kampung pedas gila. Lepas tu saya rasa yang boleh makan nasi goreng kampung ni tu dia lah memang pedas. Okay, saya boleh lah makan tapi saya tak suka sangat pedas. Saya makan pedas sangat. Saya boleh makan pedas tapi saya tak suka sangat benda yang pedas. Macam itulah. Saya pun. Saya suka makan pedas. Ramai. Saya pedas sangat. Makan pedas dan manis. Ana dia suka pedas dan manis. Syarifah tadi apa? Suka pedas juga.
Taqiyuddin pun suka yang pedas. Saya biasa je tak suka sangat. Ada yang biasa, ada suka yang biasa, tak pedas. Okay, macam saya pun saya tak suka benda yang pedas sangat. Kalau pergi makan KFC pun saya suka ambil sos Thai. Bukan sos chili tu. Ataupun saya ambil sos tomato. Saya tak suka chili sauce. Macam tu lah. Tapi kalau makan burger tak kisahlah. Kalau yang street burger yelah. Okay, street burger tu apa yang pedas? Orang tu buat. Kalau KFC pun saya tak suka hot and spicy. Saya suka original. Hot and spicy. Tapi kalau McD saya akan ambil hot and spicy, yang spicy lah. Bukan ori. Sebab saya rasa kalau McD spicy dia lagi sedap pada yang ori. Tapi kalau KFC memang saya ambil yang original lah. Cumanya sekarang ni ada perbezaan kan saiz antara KFC dengan McD. So saya prefer McD lah. Sebab lebih berbaloi dengan apa yang dikeluarkan. Okey, bagaimana kita nak melindungi lidah? Cakap pasal makanan lapar pula tiba-tiba. Okey, jangan makan pula. Okey, kalau kita nak melindungi lidah, kita jangan makan atau minum sesuatu makanan yang sangat panas. Tu pasal kalau kita nak minum air ke terlampau panas, kita akan sejukkan dahulu. Bukan sejuk taruh ais tu. Kita akan kurangkan kepanasan dia. Okey. Jangan letak objek tajam dekat dalam mulut. Jangan tu. Pensel ke apa ke, gunting lagi lah. Pensel tiba-tiba yang tu, dia punya carbon lid tu kan, dia punya hitam tu, awak pergi letak kat mulut. Sebab carbon tu dia ada bahan kimia juga tau. Okay. Jaga kebersihan lidah. Okay. Jaga kebersihan lidah ni masa bila? Masa bila kita kena jaga kebersihan lidah. Macam mana kita nak buat jaga kebersihan lidah ni? Siapa tahu? Berkumur. Okey, lain? Berus gigi. Okey, berkumur, berus gigi. Okey, betul. Berus lidah. Dekat kita punya berus gigi tu, kadang-kadang, tengoklah berus gigi, bukan semua dekat bahagian kepala berus tu. Okey, kat berus-berus lah, dia ada berus kan. Dekat bahagian berus tu, kalau kita terbalik kan, kat kepala dia tu, dia ada satu lapisan plastik yang ada gigi-gigi, ada corak-corak. Sebenarnya itu adalah untuk kita bersihkan lidah. Okay? Itu fungsi dia. Kalau tak pun awak masa berus gigi tu, berus je lah lidah awak sekali. Bukan berus macam berus gigi tu. Awak ambil lidah gitu kan. Okay? Bersihkan. Menggunakan berus gigi. Okay? Jangan guna berus lain pula. Tak pasal pula lidah kau hilang je lagi. Berus kasut sekolah tu dia bubuh. Okay? Okay, gunalah alat yang sesuai. Tapi kalau pergi Watson ke Guardian ke, saya rasa ada lah yang jual yang pembersih lidah tu. Okay. Okay, maklumat tambahan. Sentiasa peka terhadap simbol racun. Simbol racun ni lah gambar tengkorak yang berpangkah ni, berpalang ni. Sebab bahan yang beracun ni dia akan mendatangkan bahaya kepada semua deria kita. Bukan deria-deria tertentu je. Okay. Jadi yang alat-alat ataupun bahan yang ada tanda tengkorak pangkah ni selalunya macam aerosol. Aerosol yang Reset ke, Shiltok ke, yang ubat nyamuk tu, yang spray nyamuk tu. Dia adalah gambar tu. Jadi tengok tengok betul-betul. Apa lagi peralatan yang ada? Tak tahulah. Kalau kat rumah saya benda tu je lah kot. Fabris saya tak pasti. WD-40 mungkin ada kot. Sebab dia bahan kimia. Okey, tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Yang pertama sekali, minum arak. Kenapa bahaya? Sebab minum arak ni menyebabkan menyebabkan mabuk. Okey, mabuk tu apa? Toyong hayang, jalan tak betul tu. Okay, jadi bila kita dah mabuk, kita tidak dapat bergerak balas kalau ada sesuatu perkara yang mengganggu kita. Sebab bila kita dah mabuk, semua organ kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Otak kita terutamanya tidak dapat berfungsi dengan baik. Tu pasal kat Malaysia ataupun kebanyakan negara kat dunia ni memang dia melarang orang yang mengambil alkohol yang berlebihan untuk memandu kereta. Tu don't drink and drive tu kan. Dia punya amaran tu.
Okey, selain daripada minum arak, gam, hisap gam. Gam ni bukan gam yang awak pakai dalam kelas tu. Okey. Apa semua tu, bukan. Okey, gam ni selalunya gam yang guna untuk lekatkan tayar. Tayar ke? Lekatkan kalau apa nak tampal tayar kereta tak ada. Tayar basikal bocor ke, gam tu. Okey, dia ada mengeluarkan bau yang sangat kuat. Bila tu pun dihidu, dia akan kita akan jadi mabuk lah. Okay? Kita akan jadi hayal, kita jadi mabuk. Jadi kita punya respon tu, ni bukan gam ni tau. Ni apa gambar ni, silap saya bubuh ni. Apa saya bubuh gambar ni pula tapi bukan gam ni. Okay. Okey, dadah satu lagi. Dadah pun sama. Dia akan menyebabkan kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Dadah tu boleh datang daripada banyak perkara. Banyak sumber. Okey, kita punya ubat batuk tu pun tidak boleh disalahgunakan. Okey, sebabnya bila dadah ni dia akan menghayalkan kita. Menghayalkan kita macam mabuk jugalah. Dan kita takkan boleh respon jika ada sesuatu perkara yang berlaku. Okey. Pada suatu hari yang cerah, Sam tiba di pantai bersama keluarganya. Ibu Sam meminta supaya semua orang memakai kacamata hitam. Ayah berjaya memasang payung besar untuk memberikan teman, walaupun bayu dingin asyik menjatuhkannya. Sam dan adik perempuannya, Ellie, memakai pelindung mata, penyumbat telinga dan klip hidung renang mereka sebelum masuk ke dalam air. Selepas seketika, kedua-dua mereka keluar daripada air laut. Bayu dingin membuatkan mereka menggigil. Ibu cepat-cepat mengambil tuala untuk membalut mereka. Tahukah anda kenapa? Kulit ialah satu organ deria yang boleh bergerak balas terhadap keadaan panas atau sejuk, kering atau basah. Jika kulit kita tidak mengesan perubahan dalam persekitaran, kita boleh jatuh sakit dengan mudah. Pendedahan kepada cahaya matahari untuk satu masa yang lama akan merosakkan kulit kita. Begitu juga, kita mesti melindungi kulit kita bila persekitaran adalah sejuk dan menggunakan baju hujan atau payung bila hujan. Cahaya terang, objek tajam atau bahan kimia adalah berbahaya kepada mata kita. Untuk melindungi mata kita, kita perlukan cahaya yang mencukupi semasa membaca, memakai kacamata hitam semasa cuaca cerah dan memakai pelindung mata renang semasa menyelam. Adalah baik untuk mengekalkan satu jarak yang sesuai semasa menonton televisyen. Hidung kita boleh mengesan dan bergerak balas terhadap jenis bau yang berlainan. Bau busuk dan bahan kimia beracun adalah bahaya kepada badan kita. Kita patut memakai topeng untuk mengelakkan daripada menyedut asap atau bahan kimia melalui hidung kita. Telinga kita bergerak balas terhadap bunyi. Bayangkan apa akan berlaku jika kita tidak dapat mendengar bunyi? Bagaimanakah anda akan tahu bahawa sebuah kereta sedang menghampiri? Bunyi boleh memberi amaran kepada kita tentang bahaya yang menghampiri. Bagaimanapun, bunyi kuat boleh merosakkan telinga kita. Adalah penting untuk memakai palam telinga keselamatan jika menggunakan peralatan yang bising seperti gerudi kuasa. Lidah ialah satu organ deria yang boleh membantu kita membezakan rasa. Bagaimanapun, makanan yang panas atau pedas dan bahan beracun seperti bahan kimia adalah bahaya kepada manusia. Okey, dah settle. So, sekarang kita pergi ke quizzes. Okay. Buat quiz satu kali ke berapa kali? Tengoklah. 2 kali ke? Mungkin 2 kali. Saya rasa nak buat sekali lah.
Kan Yes. kot. Tiga. Kali sahajalah kot. Okay, kita ada lebih kurang 20 minit cukup. Jangan ya, saya lalas salah. Okay, jangan buat salah Jangan buat salah. Jawab betul-betul. Jangan buat salah pula. Okay. Alright. Janganlah main reaction ni. Okay, kenapa Ain? Saya tertekan, sorry. Alright. Cepat. Ada lagi berapa orang ni tak masuk? 4 orang lagi. Okay, baik kita mula. Okay, kita akan cuba habis. Dah. Siapa semua dah masuk Result ni saya share ni. Okay. Alright. Cikgu, saya terleave. Masuk balik. Masuk ni balik.
Kacang yang berperisa wasabi tu apa? Kacang apa? Wasabi tu yang pedas gila tu. Oh. Dah habis. Dah habis. Ana, dah siap. Dapat berapa ni Ana? Separuh salah ni. Saya tak tahu bahasa Melayu kat tu. Saya tahu English Eh, je. kejap, tunggu jap. Kita ada lagi 5 minit lagi. Cikgu dah siap. Okay, kita tunggu lagi. Sedikit masa. Tunggu kawan-kawan yang lain ni. Itu semua siap Boleh kita discuss. Cikgu dah siap.
Cikgu dah siap. Dah siap. Cikgu dah siap. Dah kau ni? Cikgu dah siap. Okey, siap. Ada lagi 1 minit. So, Isyaduddin siap. Ramai lagi Imran, Mufris. Cikgu atas sikit, saya nak tengok nama saya kejap. Oi, kau tak sebab bincang Dah siap. Okey. Ikut saya. Dah siap. Okey, tak apa. Siap. Itu kau yang nak siap. Yang tak siap ni saya bagi masa 1 minit terakhir. Lepas tu saya kena end. Cikgu, ada kuisis lagi ke? Oh, dah habis dah. Kita nak tengok soalan. Anas ni 100. 100%. Isyaduddin pun 100%. Diana ni hilang ni. Baik, saya end dulu. Saya tak boleh tunggu semua siap sebab dah lambat dah. Saya rasa saya dah set timer dah tu. Okey. Apa? 100, 2 orang, 84 seterusnya, 80, 70 lebih. Ada yang tak siap lah tu. Soalan yang susah. Ini susah. Apakah itu rangsangan? Tindakan yang diambil oleh rangsangan. Salah. Apakah itu tindak balas? Tindakan. Barulah dia terbalik je. Oh, ni senang je 5 tadi. Oh, secara overall taklah. Oh, ni. Nanti saya nak bagi soalan yang awak kena tulis tau. Bukan soalan macam ni je. Bila soalan macam ni je awak main bantai pada ni kan. Okey, saya rasa kita stop dulu setakat ni kelas kita pada malam ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Bulan Ramadan. Bye. Bye. Bye.